Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru menonton video ini, saya doakan agar kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Untuk kita teruskan video kali ini, saya minta semua untuk like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik butang notification ataupun butang loceng untuk dapatkan video yang ataupun info yang terkini daripada saya. Untuk kali ini, jom kita belajar. Tetapi sebelum tu, jangan lupa tolong sediakan buku teks pada muka surat 65. Dan bagi yang ada buku modul Alaf Sanjung, boleh buka buku tersebut pada muka surat 36. Okey. Cara reka bentuk lita peralatan elektrik. Sekiranya kamu tengok pada buku teks muka surat 65, standard kandungan pada 2.3.2 menunjukkan cara reka bentuk lita peralatan elektrik. Okey, reka bentuk lita peralatan elektrik ni ditunjukkan dalam 3 aspek. Yang pertama, keselamatan, iaitu dapat melindungi pengguna dan peralatan. Ini penting kerana semua perkakas yang berada di dalam rumah kita mempunyai satu reka bentuk lita yang dapat melindungi semua pengguna daripada renjatan elektrik ataupun akan berlaku short circuit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dapat mengelakkan pengguna daripada terkena renjatan elektrik. Baiklah, kalau kita tengok gambar yang ditunjukkan dalam buku teks pada foto 2.3.8, ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada bahagian bawah periuk nasi. Kalian boleh tengok yang berada di bawah ini. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, kedudukan peranti dalam lita, iaitu kedudukan lita tersembunyi dan tidak terdedah. Ini penting sekiranya lita tersebut diletak pada bahagian badan perkakas elektrik, ini akan menyebabkan pengguna boleh tersentuh dan sebagainya. Jadi lita ini tersembunyi pada bahagian dalam. Kemudian ia menjimatkan ruang, kemudian dia mengutamakan aspek keselamatan dan reka bentuk peralatannya kemas dan menarik. Baiklah. Seterusnya, okey, gambar yang ditunjukkan, kalau dapat kita tengok dekat sini, elemen pemanas ataupun papan fleksibel rata ini berada di bahagian bawah. Yang ini adalah contoh periuk nasi. Kemudian yang ini ialah struktur rangkanya, yang ini ialah sensor suhu, sensor tekanan. Ini nampak tak? Dia melindungi, litanya dilindungi daripada bahagian perkakas elektrik yang berada di luar. Okey, seterusnya sambungan lita. Terdapat 3 jenis penyambungan lita. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, lita terbuka ataupun lita buka, yang kedua lita tertutup, dan yang ketiga lita pintas. Okey, yang ni ialah lita buka. Okey, lita buka ni kalau kamu boleh tengok pada buku teks pada muka surat 66 yang 66. Ini contoh sikit diagramnya. Baik, yang ini ialah contoh open circuit. Kemudian yang ini adalah lita tertutup. Okey, lita tertutup. Kemudian yang ini ialah litar pintas. Litar pintas ni kalau untuk keterangan ni, kalau kamu boleh tengok pada muka surat 66, kamu boleh baca pada kenyataan ataupun keterangan daripada litar pintas tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk pengiraan parameter. Dalam bab reka bentuk elektrik ini, kita akan belajar formula bagaimana kita untuk mencari voltan, arus dan juga rintangan. Yang ini ialah konsep piramid yang kita akan gunakan, VIR. V bermaksud voltan, I ialah arus dan R ialah rintangan. Okey, bagaimana kita nak cari voltan? Kita akan tengok formula yang akan ditunjukkan. Okey, untuk mencari voltan, V sama dengan IR. Suka saya ingatkan kepada semua murid saya, bila mana kadang-kadang kita terlupa formula yang cikgu ajar. Jadi kita gunakan konsep piramid ini. Konsep piramid ini kita letakkan V di atas, I di sebelah kiri dan R di sebelah kanan. Bila mana kita nak cari V, jadi I akan berada di sebelah R, bermaksud dia akan darab. Jadi secara langsung dia terus dapat I kali
R. Okey, bagaimana pula untuk kita cari R? Kalau kita nak cari R, bermaksud V bahagi dengan I. Okey, jelas? Okey, dan yang seterusnya bagaimana kita untuk mencari arus ataupun ampere? I ni kita tutup. I kita tutup. Kemudian V bahagi dengan R. Dan jangan lupa untuk unit setiap voltan. Kalau voltan unitnya ialah volt. Kalau R ialah ohm. Kalau arus ialah ampere. Baik, seterusnya. Okey, untuk mencari kuasa pula. Untuk mencari kuasa P. P ni ialah power. P sama dengan V darab I ataupun kali voltan darab dengan arus. Ini P, V, I. Okey. Sama juga konsep piramid. Kemudian kalau kita nak cari I, kita tutup I. So, dia akan dapat P bahagi dengan V. Power bahagi dengan voltan. Manakala kita nak cari voltan pula, P bahagi dengan I. Kita tutup V di sini, P akan bahagikan dengan I. Okey, ini adalah contoh lita siri. Okey, sekiranya yang sedang menonton ini boleh buka buku teks tingkatan 2 muka surat 67. Okey, kalau tengok di sini ialah contoh lita siri. Bagaimana kita nak kenal lita siri? Kalau kita nak cari jumlah rintangan pada lita siri, RJ, rintangan, jumlah rintangan. Bermaksud rintangan 1 tambah rintangan 2 tambah rintangan 3. Kalau ada 4 rintangan, kita akan tambahkan 4. Kalau di sini ada 2 jenis, ada 2 rintangan, ada 2 mentol, bermakna 2 sahaja kita tambahkan. Okey, jumlah arus pun sama. Jumlah arus IJ. IJ bermaksud jumlah arus. Sekiranya arus ada 3, bermaksud arusnya sama. Jumlah arus 1 bersamaan dengan jumlah arus yang kedua dan yang ketiga. Okey, manakala jumlah voltan, kalau jumlah voltan pula kita nak dapatkannya, kalau ada 2 voltan kita tambahkan V1 ataupun tambah V2. Sekiranya ada banyak kita tambahkan mengikut voltan yang diberi. Okey, ini ialah contoh lita selari. Okey. Kemudian ini contoh lita silari. Okey, bila mana kita switch ini ditekan on, manakala lampunya akan menyala. Ini contoh lita selari. Okey, untuk formula jumlah rintangan 1 bahagi ataupun 1 per RJ sama dengan 1 per R1. R1 ni ialah rintangan. Kalau ada rintangannya ada 5, kita tulis 1 per 5 tambah 1 per 3. Contohnya macam tu. Begitulah untuk kita dapatkan jumlah rintangan untuk lita selari ini. Jumlah arus pun sama. Jumlah arus kita nak dapatkan, kita kena tambahkan I, jumlah arus yang 1 tambah jumlah arus 2 tambah jumlah arus yang ke-3 untuk dapatkan keseluruhan jumlah arus. Manakala untuk jumlah voltan, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dia terbalik. Kalau untuk lita siri tadi jumlah arus dia, jumlah arus ni ialah sama. Jumlah arus ni ialah sama. Kalau untuk selari, beza dia ialah voltannya ialah sama. Okey, semoga perkongsian kali ini dapat membantu semua murid yang berada di luar sana untuk mengulang kaji tajuk reka bentuk elektrik tingkatan 2. Okey guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.